Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahalazim allazi ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam Ustaz Syahrul, juga yang dihormati Tuan Bilal, Tuan Siak, ahli-ahli jawatan kuasa surau, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia-Nya. Maka pada malam ini kita dapat sekali lagi bersama-sama di masjid yang mulia dan berkat ini untuk kita menambah lagi dan menyambung lagi apa yang kita telah pun pelajari sebelum ini, iaitu pada hari Ahad yang lepas kita sudah pun membincangkan perkara yang berkaitan dengan sifat maknawiyah, sifat maknawiyah, yang mana sifat maknawiyah ni mempunyai 7 sifat lah bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak jelaskan lagi lah perkara yang berkaitan dengan sifat-sifat 20 ini. Bukan kita nak urutkan satu persatu, tetapi kita nak bahagi ataupun nak menampakkan pembahagian dia. Itu pembahagiannya iaitu daripada pertama sekali sifat nafsiyah, yang kedua dipanggil sifat salbiyah, yang ketiga dipanggil sifat ma'ani, yang keempat dipanggil sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang berkaitan dengan wujud zat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kita tak dapat nak bincangkan sifat-sifat yang lain kalau sekiranya kita meninggalkan sifat nafsiyah ini. Dan mustahil berlaku kita nak membincangkan sifat-sifat 20 ini kalau sifat nafsiyah ini kita tidak bincangkan. Sebab itu sifat nafsiyah ini adalah sifat yang wujud ataupun sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu wajib Allah taala itu ada di segi akal, dan mustahil Allah taala itu tidak ada. Itu perkara pertama yang kita kena peganglah sebelum kita masuk ke dalam lagi, iaitu bersifat salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Selepas kita memahamkan tentang sifat nafsiyah ini, barulah kita masuk kepada sifat ma'ani, iaitu sifat-sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala itu, yang mana ianya adalah bersifat qadim, sifat sedia ada. Ada zat Allah taala, maka sifat-sifat ini ada pada zat itu tersebut. Itu dipanggil sifat ma'ani. Ia ada 5 saja, tuan-tuan, iaitu sifat qidam, sifat baqa', sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, dan wahdaniyah. Ini 5 sifat yang dipanggil sifat salbiyah, yang bermaksud
sifat-sifat ini dijelaskan, diterangkan untuk memberitahu kita ataupun untuk menyatakan kepada kita bahawa perkara-perkara yang tidak layak bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala itu terkandung di dalam sifat salbiah. Jadi sifat salbiah ni yang pertamanya adalah sifat kidam. Allah Taala itu sedia ada. Maksudnya Allah Taala itu tidak ada pencipta dia, telah sedia ada. Kalau ada penciptanya itu tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Allah Taala itu bersifat baqa. Artinya Allah Taala itu kekal. Jadi selepas Allah Taala itu kita fahamkan tentang zatnya, iaitu telah sedia ada, maka Allah Taala itu tentulah kekal. Okay? Kekal sampai akhirat, sampai bila-bila pun tuan-tuan. Okay? Samalah seperti mana kita solat pada hari ini, menyembah Allah yang Maha Esa. Okay? Begitu jugalah umat-umat dahulu, sama ada zaman Nabi Adam ataupun zaman Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Tuhan yang sama sampailah pada hari ini dan sampailah bila-bila sebab Tuhan itu kekal. Itu dikatakan sifat baqa. Maka dia adalah sifat yang ketiga. Dan sifat yang keempat dalam sifat salbiah yang ketiga ialah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah itu adalah menyalahi dengan perkara-perkara yang baharu. Allah tak sama. Tak sama dengan makhluk. Tak sama ada makhluk itu makhluk manusia ke, makhluk jin ke, makhluk malaikat ke, semuanya dipanggil makhluk. Selain daripada Allah, ya, Allah itu adalah Khalik, dan selain daripada Allah itu semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak kekal. Maksudnya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah makhluk yang tak boleh kita samakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada daripada segi zatnya ataupun daripada segi sifat-sifat yang lain, ya, tak sama. Kalau kita samakan, ya, Allah itu mendengar seperti makhluk mendengar, Allah Taala itu melihat seperti makhluk melihat, Allah Taala itu, ya, memerlukan sesuatu seperti mana manusia diperlukan oleh manusia dan sebagainya, itu adalah menyalahi, ya. Jadi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ini, Allah Taala itu menyalahi dengan segala yang baharu. Dan kita ini adalah baharu. Dan yang keempat, yang kelima dalam sifat salbiah ini ialah wahdaniyah. Maksudnya Allah Taala itu esa, tunggal. Jadi kalau Allah Taala itu ada berbilang-bilang ataupun ramai Allah Taala tersebut, ya. Allah ada satu, Allah dua, Allah tiga, Allah A, Allah B, Allah C, ya. Allah yang ada di langit, Allah yang ada di bumi, Allah yang jaga angin, Allah yang jaga, ya, gunung ganang, Allah yang jaga lautan. Itu tidak berlaku. Sebab Allah itu Maha Esa dan segala-galanya, ya, adalah di bawah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita kata ada Tuhan lain. Jangan kita samakan dengan Tuhan-Tuhan lain yang disembah oleh agama-agama lain. Sebab tu agama-agama lain dia tidak panggil Tuhan. Dia panggil dewa. Dewa angin, dewa lautan, dewa apa lagi? Dewa-dewa yang jaga tanam-tanaman, pokok-pokok, dewa-dewa yang menjaga, ya, alam ini dan sebagainya. Sebab itu mereka menyembah banyak Tuhan. Dan ini bertentangan dengan keimanan kita pada Tuhan yang Maha Esa. Itu Tuhan tu Maha Esa. Tak boleh kita samakan, ya, dengan tak boleh kita katakan Tuhan itu berkongsi dengan Tuhan yang lain. Tak ada. Allah Taala itu Esa dan tidak berkongsi dengan yang lain. Ini ditekankan, ya, terutama sekali siapa yang pergi menunaikan haji, ya, ditekankan perkara mana Allah Taala itu tidak bersyarikat, tidak ada sekutu bagi dia. Sebab itu bila orang pergi haji, dia akan menyebutkan labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Tak ada sekutu bagimu ya Allah. Ini ditekankan, ya, supaya tidak ada di dalam hati kita ini menyekutukan Allah dengan sesuatu yang baru. Kalau kita menyekutukan Allah dengan sesuatu yang baru, maka Allah yang tersembah pada hari ini, maka itu bukanlah Allah yang sebenarnya. Sebab ada Allah lain pula. Sebab itu kita kena jaga iman kita ini supaya
tidak timbul ya dalam hati kita ini ada Tuhan lain daripada Tuhan yang kita sembah setiap hari ya. Jadi ada 6 dah tuan-tuan. 1 sifat nafsiyah dan 5 salbiyah. Dah ada 6. Untuk kita memantapkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ditambah lagi bahagian yang ketiga, iaitu sifat yang dipanggil sifat lepas salbiyah, sifat ma'ani. Apa dia sifat ma'ani? Sifat ma'ani adalah sifat yang ada di dalam pada zat Allah Subhanahu Wa Taala itu, bersekali dengan zat Allah. Dia tak datang dahulu dan dia tak datang kemudian. Dan dia bersifat qadim. Artinya sedia ada. Ya? Maknanya kalau kita dia menyatakan Allah itu bersifat dengan sifat-sifat ma'ani ini seperti sama, basar, kalam ya. Sama, basar, kalam, kudrah, iradah ya. Ilmu, hayyan, sama, basar, kalam, semua sifat-sifat itu adalah dipanggil sifat ma'ani, sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak datang kemudian. Bersama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bersifat qadim. Ya? Sifat sedia ada. Maksud dia ada zat Allah Subhanahu Wa Taala, ada sifat yang 7 ini, iaitu sifat kudrah. Mesti ada sifat kudrah pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau zat Allah Subhanahu Wa Taala yang wujud itu tidak ada sifat kudrah, maka itu bukanlah Allah. Sebab Allah tidak berkuasa. Kalau Allah tak ada sifat kuasa pada dia, ya, maka Allah itu tidaklah boleh melakukan apa-apa pun dengan kehendak dia. Allah tu mempunyai sifat penguasa. Dan daripada sifat penguasa itu, perkuasa, bukan daripada sifat kuasa itu, maka timbullah tindakan yang dipanggil berkuasa. Kalau tak ada sifat berkuasa, macam mana Allah nak berkuasa? Allah berkuasa menjadikan alam ini. Allah berkuasa menghancurkan alam ini. Allah berkuasa memberi rezeki pada manusia. Allah berkuasa matikan manusia. Allah berkuasa menghidupkan manusia. Mana datangnya sifat berkuasa? Kalau tak ada sifat berkuasa pada zat Allah. Jadi sifat berkuasa itu wajib ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala untuk menimbulkan tindakan Allah Taala itu berkuasa. Begitu juga dengan sifat yang lain, ya. Iaitu sifat ma'ani yang lain. Yang keduanya ialah sifat berkehendak. Allah Subhanahu Wa Taala mesti ada sifat berkehendak. Kita boleh fahamkan sifat berkehendak ini kalau kita bawa pada diri kita lah. Kita ni ada zat, ada diri kita, ada kepala, ada tangan, ada kaki. Ada tak keinginan? Ada. Keinginan itulah kehendak. Kita nak makan, kita nak minum, kita nak berpakaian cantik, kita nak menyambut, berpesta dan sebagainya. Itu adalah keinginan. Itu kehendak. Tapi bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat kehendak Allah Subhanahu Wa Taala itu akan direalisasikan dengan Allah Taala itu berkehendak. Artinya bila Allah berkehendak, tidak ada sesiapa pun yang boleh menekannya, ataupun tidak ada siapa pun boleh yang mendesaknya, ataupun tidak ada sesiapa pun yang boleh menyebabkan Allah Ta'ala itu melakukan sesuatu dengan kehendak. Sesiapa pun tak boleh. Allah berkehendak, Allah bersifat berkehendak, dan Allah berkehendak itu bila Allah nak melakukan sesuatu itu, maka disebutkan di dalam Al-Quran fa'alun lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendak, bukan apa yang orang nak. Kita nak macam-macam, tapi tak boleh dapat. Sebab kita bergantung kepada kudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu selalu saya sebut. Rasulullah nak juga jadi kaya. Rasulullah nak juga jadi orang yang terkenal, terkemuka. Tapi Rasulullah tak pernah minta kaya, tuan-tuan. Hanya Rasulullah berdoa apa? Allahumma kfina bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan apa yang Engkau kehendaki. Artinya, Rasulullah menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang Allah kehendak. Kalau ikut kehendak manusia ni, semua manusia nak berbagai-bagai. Lebih pada orang lain, lebih pada orang lain, lebih pada orang lain.
Sehingga Rasulullah kata kalau bagi manusia ni satu gunung emas sebesar gunung Uhud, mereka nak lagi satu gunung emas lagi, nak lagi satu gunung emas lagi. Itu manusia. Tapi kita sebagai orang yang beriman, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Rasulullah menyerahkan, Allahumma kfina bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan apa yang kau kehendaki. Itu sifat kita sebagai seorang beriman. Maksudnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa saja yang Allah hendak lakukan kepada kita itu, maknanya kita redha dan bersifat redha dengan apa yang Allah kurniakan kepada kita. Kemudian sifat yang seterusnya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat ilmu. Tentulah zat Allah Taala yang wujud tadi ada sifat ilmu. Okay? Dan sifat ilmu itu menyebabkan Allah itu mengetahui segala-galanya. Dengan adanya sifat ilmu pada zat Allah, Allah tahu segala-galanya. Sama ada di dalam gelap ataupun di dalam terang. Sama ada di angkasa, di 7 petala langit ataupun 7 petala bumi. Semua Allah tahu. Sama ada yang tersembunyi ataupun yang terang. Okay? Sebab itu dalam ayat-ayat yang selalu kita baca ataupun innallaha ya'lamu, sungguhnya Allah itu mengetahui yang rahsia dan yang tidak rahsia. Semua Allah tahu. Itu ilmu Allah. Ilmu kita banyak mana? Itu kita kena dapat beza sebab kita ni makhluk. Bila kita makhluk, kita tak boleh kita samakan ilmu kita dengan apa yang Allah kurniakan ataupun dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang maha luas. Sebab itu dalam Quran pun kita baca, Allah sebut, wa ma utitum minal ilmi illa qalilan, dan aku tidak kurniakan kamu ilmu kecuali sedikit sahaja. Allah bagi kita ni ilmu sedikit sahaja. Jadi manusia ni tak boleh mengatakan mereka tahu segala-galanya. Sebab Allah bagi sikit kepada kita. Kalau ilmu berkaitan dengan tauhid sikit, berkaitan dengan tafsir sedikit, kalau berkaitan dengan ayat Quran pun sedikit, apa-apa ilmu pun sedikit. Ilmu pertanian, ilmu peternakan dan sebagainya. Dan pernah orang tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan dunia ini. Walaupun kita tahu Rasulullah itu adalah seorang nabi yang Allah kurniakan berbagai-bagai kebolehan dan kelebihan. Tapi dalam soal-soal perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan manusia di dunia ini, Rasulullah tak boleh jawab spontan. Seperti mana ditanya oleh sahabat kita tentang benih kurma dan sebagainya. Apa jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu adalah lebih tahu dengan urusan dunia kamu. Bukan semua Rasulullah nak bagi tahu. Itu di segi Rasulullah. Allah Maha mengetahui lah. Dan kita nak sesuatu, kita minta lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dikurniakan dapatlah pada kita. Tapi kalau kita kata tentulah Rasulullah ni lebih tahu. Tidak. Rasulullah pun tidak mengatakan dia lebih tahu daripada manusia lain, terutama sekali dalam bab-bab yang berkaitan dengan kehidupan. Itu Rasulullah jawab, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu daripada lebih tahu dengan urusan dunia kamu. Itu maknanya mesti ada sifat tawaduk pada diri kita, bahawa ilmu yang Allah bagi balik itu sedikit dan diberikan kepada orang lain pun sedikit-sedikit. Bila digabungkan maka jadilah manusia hari ini dapat menghimpunkan ilmu yang banyak dan dapat berbagai-bagai perkara kelebihan daripada ilmu tersebut. Kemudian tentulah bila kita dah faham zat Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud dan ada, tentulah zat Allah Taala itu hidup. Kalau Allah Taala itu tidak hidup, maka Allah Taala itu tidak akan dapat melakukan apa-apa pun. Allah tu tak hidup dan tak dapat melihat kehidupan dan sebagainya, tak dapat menyempurnakan, memberikan kenikmatan kepada makhluk ini dan sebagainya. Allah Taala itu sendiri tak hidup. Ini adalah mustahil. Jadi sifat ma'ani yang seterusnya itu Allah Taala itu hidup dan Allah Taala itu menghidupkan. Sebab itu kita baca surah ayat kursi apa? Allahu alimul ghaibi wa syahada wa huwa yuhyi wa yumiit. Asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni
Allahumma apa? Yuhyi wa yumin. Allah tu menghidupkan dan mematikan. Ya. Itu tugas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita tahu bahawa Allah Taala itu hidup dan Allah itu ada sifat mendengar. Sifat pendengar ada. Kesan daripada sifat pendengar yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itu, maka Allah Taala itu mendengar. Mendengar apa? Mendengar segala-galanya. Ya? Tidak ada yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang terlepas daripada pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar apa? Mendengar suara kita, mendengar permohonan kita, mendengar doa kita dan mendengar bisikan hati kita dan mendengar segala-gala yang kita fikirkan dalam pemikiran kita. Allah mendengar. Allah tahu dan mendengar. Ya. Sebab itu bila kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita solat setiap hari waktu sehari semalam. Kita tahu Allah melihat kita. Allah mendengar kita apa yang kita minta. Apa yang ada dalam hati kita. Ya. Sifat Allah Taala itu adalah sifatnya, ada sifat mendengar, kemudian Allah Taala itu mendengar. Dan sejauh mana Allah Taala itu mendengar adalah seluas-luasnya, sejauh-jauhnya. Dan bagaimana Allah mendengar? Allah mendengar dengan sifat pendengar dia, bukan Allah mendengar macam kita mendengar. Kita mendengar dengan telinga kita. Tapi bila telinga kita dah rosak, apa pula cara kita nak dengar lagi? Kita carilah alat-alat moden ni yang boleh memulihkan telinga kita. Tak sampai setakat mana yang Allah kurniakan pada kita pendengaran Allah telinga yang Allah kurniakan pendengaran pada kita tu cukup ada ajal dia, ada tempoh dia. Sampai masanya dia pun merusut. Kemudian kita cari jalan lain untuk memperbaiki dia, tapi tak sama dengan yang asal. Ini kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Sifat pendengar ada pada manusia, tapi manusia mendengar ya tidak sampai ke peringkat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun menggunakan alat-alat pendengar yang ada hari ini, tapi tak sampai ya. Tak boleh kita samakan ya, dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala itu bersifat melihat. Ada sifat pelihat dan daripada sifat pelihat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itu, Allah Taala itu melihat. Apa yang Allah lihat dan apa yang kita lihat. Apa yang Allah lihat tak sama dengan apa yang kita lihat. Allah melihat segala-galanya. Sama ada di dalam gelap ataupun di dalam terang. Di dalam zahir ataupun di dalam batin. Allah lihat segala-galanya. Ya? Dan hari ini kita duduk dalam masjid ni pun Allah melihat. Allah sentiasa melihat kita dan kita sebenarnya kita tak dapat melihat Allah SWT di dunia ni. Ya? Allah tak dapat. Ya? Di mana sabda Rasulullah SAW kata, apabila kita solat, kata Rasulullah SAW, ya? Bila kita solat, seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebenarnya kita tidak melihat. Ya? Yang melihat kita ialah Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana sabda Rasulullah, anta'budullah ka'annaka tarahu. Anta'budullah seolah-olah kamu menyembah Allah itu seolah-olah kamu melihat Allah. Fa'illam tarahu, maka sekiranya kamu tak melihat Allah, yaraka, maka Allah melihat kamu. Ini masa kita salat. Yang kita fikir kita salat, kita nampak zat Allah tu macam ni, zat Allah tu macam ni, bentuk Allah tu macam ni, bentuk Allah tu macam ni, tinggi Allah tu macam ni, besar Allah. Jangan dibayangkan. Allah saja yang melihat kita. Anta'budullah ka'annaka tarahu fa'illam yarahu fa'illam tarahu yaraka. Kiranya kamu tak melihatnya, maka Allah melihat kamu. Ini adalah akidah kita. Yang pasti dan mesti kita beriman dengan akidah ini supaya bila kita mendirikan solat dan melakukan apa-apa pun kerana Allah Subhanahu wa taala, kita semakin hari semakin yakin dan inilah orang yang bertambah yakin dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ini akan dimasukkan ke dalam syurga. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian Allah Taala itu pun bercakap. Mutakalliman, ada sifat bercakap. Ya. Ada sifat perkata bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala itu bercakap. Ada sifat perkata. Dengan sebab sifat perkata itu kan Allah Taala bercakap.
Tapi di dunia ini kita tak mampulah nak dengar Allah Ta'ala bercakap. Besok di akhirat kita, besok Allah Ta'ala akan bercakap dengan kita. Okay? Tapi apa bahasanya? Apa bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bercakap besok? Ataupun apa bahasa yang Allah gunakan bila bercakap? Sebab itu ada setengah orang kata, inilah Al-Quran, inilah bahasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada satu kesilapan. Okay? Allah Ta'ala tidak boleh disamakan. Okay? Sama ada dengan ayat ke, dengan baris ke, dengan huruf ke, dengan apa-apa pun, bukan kita nak samakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Kalau kita makhluk, kita bercakap. Kita bercakap. Ada bahasa kita. Ya? Ada tulisan, ada baris dan sebagainya. Tapi kita jangan samakan. Sebab Allah Ta'ala itu adalah maha suci daripada perkara-perkara yang kita boleh samakan dengan makhluk. Jadi ini sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani. Dan yang kumpulan yang keempat, ini dipanggil sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ni tuan-tuan dan puan, dia sifat-sifat yang berada dalam keadaan di antara ada dan tak ada. Keadaan. Kaunuhu ta'ala qadiran. Keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa. Keadaan berkuasa itu macam mana? Okay? Tak sama. Sebab kita tak boleh kata kuasa tu macam ni, kuasa tu teguh, kuat, hebat dan sebagainya. Tak. Cuma disebutkan di situ keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa. Maknanya sifat yang ke-7, 12, 13, yang ke-14 sampai ke-20 tu. Pertamanya keadaan Allah Ta'ala itu mempunyai sifat penguasa. Keadaan penguasa tu macam mana? Ini pun saya dah terangkan pada hari minggu yang lepas. Keadaan tu ada sesuatu yang ada di antara ada dan tak ada. Daripada wujud dan makdum. Wujud ada, makdum tiada. Di tengah-tengahnya adalah keadaan. Itu dipanggilkan keadaan Allah Ta'ala itu mempunyai sifat penguasa. Begitu juga keadaan Allah Ta'ala itu mempunyai sifat berkehendak. Allah Ta'ala itu mempunyai sifat mengetahui. Allah Ta'ala itu mempunyai sifat hidup. Keadaan Allah Ta'ala itu mempunyai sifat hidup. Keadaan Allah Ta'ala itu mempunyai sifat sifat pendengar. Keadaan Allah Ta'ala itu mempunyai sifat pelihat. Dan keadaan mempunyai sifat berkata-kata. Di keadaan ni bukannya nampak dipegang. Dia ada tetapi di antara ada dan tiada. Okay? Itu keadaan. Mana disebutkan lagi itu. Keadaan sehat tu macam mana? Boleh tak kita pegang sehat ni? Lepas tu saya ada buat contoh hari tu mengatakan bahawa kalau kita tanya orang tua kat kampung, dengan orang muda kat kampung, sama tak sehat dia? Orang tua tu kan jawab, saya sehat. Sehat apa? Sehat orang tua. Orang tua sehat, dia sehat tak? Sehat pada dia lah. Tapi pada kita, kalau kita nampak orang tu dah umur 80, 85, pada kita kata dia tak berapa sehat. Tapi dia kata dia sehat. Sebab apa? Keadaan dia sebagai orang yang merasakan kesihatan itu sesuai dengan diri dia yang dah tua. Sehat orang tua. Begitulah tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Dan seterusnya kita sambung lagi sikit hari itu kaitan dengan kenapa ada susunan. Kenapa ada susunan? Mesti ada selepas wujud kidam, selepas kidam baqa', selepas baqa' mukhalafatu ta'ala lil hawadis, selepas mukhalafatu ta'ala lil hawadis qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Kenapa ada susunan tu? Ada munasabahnya disusun seperti itu. Contohnya sifat wujud disebutkan pertama kali sebelum yang lain kerana ia sifat yang paling asas. Wujud kena sebut dulu. Sebelum kita sebut sifat-sifat yang lain, wujud dulu. Kalau tak ada wujud, tak payahlah kita bercerita tentang sifat Tuhan. Kalau Tuhan itu tak wujud, nak cerita tentang sifat Tuhan yang macam mana? Itu yang pertama dulu. Kemudian baru timbul sifat kidam. Kenapa kidam? Sebab Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala itu telah sedia ada. Bukan dicipta oleh siapa, bukan dicipta oleh sesiapa, bukan dijadikan oleh sesiapa.
dah sedia ada. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala dah sedia ada. Okay? Dan tidak ada yang menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita baca surah Ikhlas, tuan-tuan, kita jumpa lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Okay? Tak beranak dan tak diperanakkan. Itu jelas di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kemudian baru timbul selepas kidam sifat baqa. Kenapa sifat baqa? Kenapa tak baqa dulu baru kidam? Sebab apa? Bila kidam dah sedia ada, tentulah Allah Subhanahu Wa Taala yang dah ada ni kekal abadi sampai bila-bila. Okay? Cuma ada zaman Nabi Adam tu pun sampailah ke akhirat besok, sampai dalam syurga. Allah itulah Allah, okay? Yang kekal, yang tidak mati-mati. Sedia ada, kemudian kekal. Barulah dilabarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, okay? Kenapa selepas sifat baqa maka disebutkan pula mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis? Okay? Kenapa selepas itu disebutkan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis? Sifat kidam dan baqa hanya ada pada Allah Taala. Tetapi tidak ada pada manusia. Okay? Tidak ada pada makhluk. Sifat kidam dan baqa hanya ada pada Allah. Tetapi tidak ada pada makhluk. Okay? Sebab itulah selepas kedua sifat itu disebutkan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah itu adalah berbeza dengan segala yang baharu. Tak sama. Okay? Allah tak sama dengan yang baharu. Ini satu persatu. Ya? Mula-mula wujud, lepas tu kidam, lepas tu baqa, lepas tu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kenapa selepas mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis disebutkan pula wahdaniyah? Wahdaniyah ni maknanya esa, tunggal. Allah Ta'ala itu esa. Kalau Allah Ta'ala itu ramai, banyak, itu bukanlah Allah. Sebab dalam pengetahuan kita, dalam pengetahuan ilmu kita lah. Ya? Kalau dalam ilmu manusia ni, kalau ramai itu kuat. Kalau satu tu tak kuat. Ya? Bila manusia ramai, menunjukkan mereka kuat. Bila manusia itu tak ramai, dia tak kuat. Tetapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, wahdaniyah itu menunjukkan Allah Taala itu kuat. Maksudnya tidak ada sokongan mana-mana pun. Allah melakukan segala-galanya tanpa ada sokongan siapa-siapa pun. Tak ada bantuan apa-apa pun. Ya? Tak ada bantuan mana-mana kekuatan pun. Allah Ta'ala itu adalah esa, tunggal dan melakukan sesuatu itu tanpa mendapat sokongan daripada siapa pun. Dan tiada berkongsi dengan siapa pun. Tak ada bersyarikat dengan siapa pun. Itulah sebenarnya kuat. Tapi kalau kita ni ramai, tunjukkan kita sebenarnya kalau di segi hakikatnya memang tak kuat. Dah ramai baru kuat. Seorang-seorang kita tak kuat. Tapi Allah esa, Allah tu adalah paling kuat sekali. Maha kuat, maha berkuasa. Okay? Kalau Allah tu ramai, itu bukanlah Allah yang maha berkuasa. Sebab terpaksa kongsi dengan Tuhan-Tuhan lain untuk menegakkan kuasa dia. Okay? Kemudian yang kelima, kenapa pula disebut selepas mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis? Kenapa selepas itu sebutkan pula qiyamuhu binafsih? Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya. Tadi saya dah sebut wahdaniyah kan dahulu kan. Wahdaniyah lebih dahulu daripada yang lain. Ya? Tapi qiyamuhu ta'ala binafsih, Allah Ta'ala itu berdiri. Allah Ta'ala itu ya, tidak seperti makhluk. Mukhalafatuhu lil hawadis. Tentulah Allah Ta'ala tidak berhajat kepada yang lain. Itu qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah berdiri dengan sendirinya. Tak berhajat kepada orang lain. Okay? Kemudian kenapa pula disebutkan wahdaniyah selepas qiyamuhu ta'ala binafsih? Sekiranya Allah Ta'ala tidak seperti makhluk. Mukhalafatuhu ta'ala dan tidak berhajat kepada yang lain. Qiyamuhu ta'ala tentulah Allah Ta'ala itu esa. Allah Ta'ala itu tak berhajat Allah pada yang lain. Allah Ta'ala itu berbeza dengan makhluk lain. Tentulah Allah Ta'ala itu esa. Okay? Jadi kita nak sampai ke peringkat itu. 3 ni tuan. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani. Okay? Nafsiyah, salbiyah. Okay? Sampai kepada ma'ani ni 7, 12, 13 ni. Okay? Barulah kita dapat
sebanyak sedikitnya jelas kepada kita Allah Ta'ala itu adalah Allah yang kita sembah ya setiap hari, yang mana bila kita menyembah Allah Subhanahu Taala itu kita mengucap dua kalimah syahadah, dan dalam syahadah kita itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu ada 20 sifat ataupun di mana yang telah disebutkan tadi itu aqaidul iman, simpulan iman, dan semua simpulan iman itu sebanyak 50 ya. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil dan 1 sifat harus, dan 41, dan 20 sifat wajib 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul dan 1 sifat harus bagi Rasul, dah 9, 41, 9, 50. Ini di bawah kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pernah tak kita terbayang semasa kita mengucap dua kalimah syahadah, semasa kita tahiyat awal, semasa kita tahiyat akhir, pernah tak kita terbayang 50 ni? Ataupun satu pun tak terbayang. 50 ni sampai tu kepada kita tak. Tapi kita faham. Yang pentingnya kita faham dan kita pelajari 50 aqaidul iman ni daripada mana punca dia. Daripada mana punca 50 aqaidul iman ni. Berpunca daripada sifat 20 orang wajib, 20 yang mustahil, 1 harus, dan 4 wajib bagi Rasul, 4 mustahil bagi harus, 1 harus bagi Rasul. Semuanya itu adalah 50. Kita faham di situ. Bukan semestinya kita nak kena hafaz, tapi kita fahamlah dan kita tahu. Dan bila kita nak huraikan, kita boleh huraikan. Inilah yang dikatakan sifat 20 ataupun dipanggil aqaidul iman. Bukan 20 saja, dia jadi 50 tuan-tuan. Kalau 20 saja mungkin kita kata senang je 20 ni. Kejap aja. Tapi bila 50 ni kita kena carilah yang wajib, yang mustahil. Okay? Kemudian yang wajib, yang mustahilnya. Semuanya jadi 50. Barulah kita jadi seorang yang benar-benar memahami tentang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah tuan-tuan dan puan, ya. Dah masuk waktu ke? Ya. Jadi kalau dah masuk waktu, setakat itulah dulu. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi, ya. Di masa yang akan datang, mudah-mudahan ya kita dapat jauh lagi daripada itu kefahaman kita. Sebab ada banyak lagi perkara yang akan kita bincangkan dengan tauhid ini supaya kita benar-benar faham. Sebab Rasulullah ambil masa berapa tahun di Mekah? 13 tahun di Mekah untuk menyampaikan akidah kepada umat Islam yang baru masuk Islam. 13 tahun. Tuan-tuan semalam je. Ya? Sekarang itu lalu tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita dan memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin bi rahmatin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillah. Qabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.